halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Di sini saya ada selitkan produk. Anda boleh lihat produk-produk yang saya share melalui YouTube channel ini. Ini adalah untuk membantu saya dan channel ini untuk berkembang lebih luas lagi. Ada beberapa produk, Anda boleh lihat mana satu yang sesuai dengan Anda. Order macam biasa, order macam dekat Shopee. Saudara-saudara, berita panas hari ini. Apa sebenarnya yang dialami oleh Ismail Sabri? Sebelum ini kita sudah dengar berita di mana beliau tak sedarkan diri dan telah dihantar ke hospital. Dan apakah sebenarnya yang dialami Ismail Sabri sehingga tidak mampu untuk memberikan keterangan kepada SPRM baru-baru ini? Akhirnya saudara-saudara, pengesahan setelah SPRM tidak dapat bertemu dengan Ismail Sabri, akhirnya SPRM bertemu dengan dokter yang merawat Ismail Sabri. Satu artikel daripada My Metro, SPRM selesai temu bual dokter rawat Ismail Sabri. Apa sebenarnya sakit ataupun penyakit yang dialami oleh Ismail Sabri? Adakah terlalu teruk sehingga beliau tidak mampu untuk bertemu dengan SPRM? Itu menjadi pertanyaan saja. Dan persoalannya, adakah Ismail Sabri ini sedang mengelak ataupun nak larikan diri? Tak tahulah. SPRM telah selesai menemui dokter yang merawat Datuk Seri Ismail Sabri di sebuah hospital di Selangor. Bagaimanapun, sumber SPRM memaklumkan pegawai perubatan itu bukan saksi dalam siasatan kes rasuah dan pengubahan wang haram membabitkan bekas Perdana Menteri berkenaan. Pegawai SPRM telah bercakap dengan doktor berkenaan bermula 4 hingga 5 petang untuk mengetahui tahap sebenar kesihatan dan mengetahui penyakit ahli Parlimen Perak itu sebelum diambil keterangan Khamis depan. Artikel ini bertarikh 7 Mac. Sumber berkata, seramai 32 saksi telah dirakam keterangan bagi membantu siasatan kes. Media sebelum ini melaporkan proses rakaman percakapan Ismail Sabri dijadualkan pada Rabu lepas ditangguhkan ke hari ini sebelum ditangguhkan sekali lagi ke 13 Mac ini. Berikutan, beliau masih dalam keadaan kurang sihat. Bekas naib Presiden UMNO itu sebelum ini dikejarkan ke sebuah pusat perubatan swasta selepas serba secara tiba-tiba di rumahnya pada 21 Februari. Pada 3 Mac, Azam Baki dilaporkan berkata Ismail Sabri merupakan suspek bagi siasatan kes rasuah serta pengubahan wang haram susulan penemuan wang tunai RM170 juta di dalam sebuah safe house susulan serbuan dilakukan pihaknya. Persoalannya, apa sebenarnya yang dialami oleh Ismail Sabri? Itu menjadi persoalan. Adakah beliau terlalu kritikal? Kalau nak cakap keadaannya bukan dalam keadaan kesihatan tetapi di dalam keadaan statusnya sebagai bekas Perdana Menteri, mungkinkah beliau ini sedang kritikal kerana disahkan menjadi suspek di dalam siasatan ini? Tuan-tuan, apa komen anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati. Ini satu kejutan besar dan mungkin juga kejutan buruk untuk musuh Anwar Ibrahim. Kalau ini benar, memang tak ada harapan lah. Muhyiddin, Mahathir, Hadi Awang, Azmin Ali, Hamzah Zainuddin, tak ada harapan lah mereka nak tengok Anwar tumbang, nak lihat Anwar tumbang pada PRU16. Rakyat Malaysia kena bijak memikir. Ini adalah 6 pencapaian hebat PM Anwar yang tidak boleh dinafikan. Adakah ini satu kejutan buruk untuk Mahathir? Tak ada harapan lagi lah Mahathir untuk tumbangkan Anwar. Saudara-saudara yang saya amat hormati, satu tulisan daripada Harapan Daily bertarikh 10 Mac. Pengurus Dana Bertauliah Datuk Dr. Nazri Khan menyenaraikan 6 pencapaian hebat PM sepanjang mengemudi Kerajaan Persekutuan.
Oke baik, sebelum kita teruskan di sini, saya ada selitkan produk. Nah, Anda boleh lihat produk mana satu yang sesuai dengan Anda, yang ngam di hati, yang ngam di mata Anda. Boleh klik produk ini dan order macam biasa, macam dekat Shopee. Ini akan membantu saya dan ini akan membantu channel ini untuk berkembang lebih luas lagi. Saudara-saudara, Nazri yang dikenali sebagai DDNK berpendapat kestabilan politik dan pembangunan ekonomi merupakan perkara yang berlaku sepanjang pentadbiran PMX setelah berkhidmat sejak 24 November 2022. Menerusi TikTok, beliau menyenaraikan 6 perkara hebat PM lakukan di negara ini di Malaysia. Pertama, menstabilkan politik Malaysia sejak 2 tahun setengah. Ini pencapaian paling hebat untuk membawa keyakinan kepada pelabur. Kedua, pertumbuhan ekonomi tertinggi sejak 2017. Tahun 2023, pertumbuhan ekonomi 5.1%. Ketiga, pelaksanaan gaji minimum naik dari RM1.500 kepada RM1.700. Beri manfaat kepada 4 juta pekerja. Purata pendapatan pada 2024 adalah RM3.700, merupakan tertinggi sejak 10 tahun lepas. Keempat, rekod pelaburan asing meningkat terutama dalam semikonduktor dengan kebanyakan FDI dari China dan Amerika Syarikat (AS). Kelima, menstabilkan ringgit mencecah paras paling kuat hingga 4.1 pada September tahun lalu. Sebelum ini ringgit paling lemah 4.8. Dan keenam, tumpuan kepada ekonomi digital dan pembangunan kecerdasan buatan AI. Antaranya, pelaburan bernilai RM20 bilion oleh konglomerat Malaysia YTL di Johor, DC di Elmina Business Park EBP, manakala Microsoft menabur sebanyak RM10 bilion, termasuk membina infrastruktur digital dan mewujudkan peluang kemahiran AI. Nah, saudara-saudara, ini satu bukti bahwa Anwar telah meninggalkan musuh-musuh politik Anwar Ibrahim, dan ini mungkin menjadi satu penyebab untuk menjadi satu suntikan semangat untuk penyokong-penyokong Anwar Ibrahim pada PRU 16 nanti. Saudara-saudara yang saya hormati, tuan-tuan dan puan, apa komen Anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati, terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, ini satu kejutan di mana salah satu pemimpin di dalam kerajaan ataupun pemimpin di dalam PKR membuat satu pengakuan yang mengejutkan Anwar Ibrahim. Adakah ini menunjukkan bahawa Anwar Ibrahim mempunyai harapan untuk kehilangan satu kerusi ahli parlimennya? Tuan-tuan dan puan, Hasan dalam satu kenyataan, Hasan tak akan pertahan Parlimen Pasir Gudang pada PRU 16. Pemimpin veteran PKR Hasan Abdul Karim sekali lagi menegaskan dia tidak akan mempertahankan kedudukannya sebagai ahli Parlimen Pasir Gudang dalam PRU ke-16. Oke baik, sebelum kita teruskan, di sini saya ada selitkan produk. Anda boleh lihat mana satu produk yang sesuai dengan Anda. Harga cukup murah, cukup berpatutan. Anda boleh lihat order macam biasa, macam dekat Shopee. Ini akan membantu saya untuk mengembangkan lagi channel ini. Dalam artikel ini berucap merasmikan mesyuarat agung tahunan PKR Pasir Gudang. Hasan turut mengesahkan dia tidak akan bertanding dalam pemilihan parti yang akan datang. Saya telah membuat pengumuman bahawa secara terbuka di khalayak ramai, khalayak umum, bahawa saya tidak bertanding dalam pemilihan PKR. Tetapi bukan itu saja. Dalam ucapan perasmian mesyuarat agung tahunan, saya mengulangi lagi pengumuman sebelum ini bahawa saya tidak akan bertanding dalam PRU ke-16. Mengapa saya ambil keputusan ini? Jawapannya mudah, yaitu kerana umur saya sudah lanjut dan saya ingin membuka ruang dan peluang kepada pemimpin lain yang lebih muda untuk mengambil alih, kata Hasan.
Adakah ini satu peletakan jawatan mengejutkan Anwar Ibrahim? Hasan letak jawatan tidak lagi mahu mencalonkan dirinya bagi PRU 16 akan datang. Kerusi Parlimen Pasir Gudang diwujudkan pada tahun 2004 dan dipegang Barisan Nasional sehingga 2018 selepas Hasan menewaskan penyandang ketika itu Khalid Nordin. Dalam PRU 15, Hasan mempertahankan kerusinya dalam pertandingan 4 penjuru menentang Perikatan Nasional, Barisan Nasional dan GTA. Mengulas mengenai pemilihan PKR, Hasan berkata pemilihan di peringkat bahagian masih demokratik dengan sistem satu anggota satu undi. Namun proses bagi pemilihan kepimpinan pusat telah diubah. Saya berasa berduka cita dan kecewa. Sistem pemilihan di peringkat Majlis Pimpinan Pusat PKR, termasuk pemilihan presiden, timbalan presiden, dan naib-naib presiden telah dipindah kepada pemilihan secara undi perwakilan. Adakah sebenarnya Hasan mempunyai isu dengan Anwar sehingga beliau terus menarik diri? Walaupun beliau kata sebabnya adalah kerana faktor usia. Akhirnya kita nantikan saja apa yang akan berlaku selepas ini.